Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan isu yang dimainkan daripada semalam dan menjadi isu panas hangat pada hari ini. Dan hari ini kita tahu kementerian yang terlibat adalah Kementerian Belia dan Sukan. Dan akhirnya hari ini di Parlimen dijawab oleh YB Hanayo selaku Menteri KPS berkenaan dengan isu ini, yang mana beliau menyangkal dan mengatakan bahawa ini adalah fitnah. Dan beliau juga mengatakan bahawa fitnah ini datang daripada Parti Bersatu. Jadi isu ini telah dijawab dengan baik oleh beliau. Cuma perkara yang saya nak ulas di sini adalah berkenaan dengan kejatuhan Pakatan Harapan pada PRU ke-14 setelah mereka menjadi kerajaan. Permulaannya adalah apabila kita lihat mereka membuat satu propaganda mengatakan bahawa kerajaan PH waktu itu gagal lah, macam-macam semua ada. Tetapi ini permulaan mereka untuk melihatkan kepada rakyat bahawa kerajaan itu gagal. Yang keduanya, mereka akan bermain dengan sentimen perkauman dan agama. Itu kemuncaknya. Dan akhirnya harapan mereka adalah untuk kerajaan yang ada hari ini berpecah belah, iaitu mengikut kabilah yang mereka mahu masing-masing. Ini adalah matlamat mereka. Jadi saya harap dalam isu ini Menteri Komunikasi, Menteri KDN harus main peranan. Jangan biarkan. Kerana kita harus ingat, di PRU ke-14 yang kita menang itu adalah isu yang sama. Bagaimana mereka mainkan sentimen kaum dan agama ini tadi. Apabila mereka membuat Kongres Maruah Melayu, itu adalah kemuncaknya. Dan akhirnya, yang disalahkan adalah DAP. Apa yang mereka buat dalam isu ini adalah mereka konon-kononnya nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tetapi yang akan menjadi masalah adalah kepada rakyat ini sendiri. Kita yang bermain dengan sentimen perkauman ni, orang-orang politik ini tadi, mereka akan merampas kerajaan seperti mana yang kita lihat yang lalu. Dan akhirnya mereka menjadi kerajaan yang lebih gagal, yang lebih parah, yang pelabur tak percaya, ekonomi kita akan jatuh. Jadi apakah kita sebagai rakyat mendukung dengan isu-isu sentimen perkauman yang dimainkan ini? Kita harus lihat. Jadi mereka hari ini memainkan, sedikit isu mereka mainkan. Padahal apa yang diterima oleh Menteri KBS yang sedang menerajui KBS hari ini adalah delegasi yang ditinggalkan oleh mereka terdahulu. Kenapa hari ini nak dimainkan? 3 perkara yang mereka mainkan, ya, kita harus ingat. Yang pertama, mereka akan main LGBT. Yang kedua, mereka akan mainkan sentimen kaum. Yang ketiga, mereka akan mainkan sentimen agama. Ini adalah matlamat mereka. Dan akhirnya, jika kita tidak melihat perkara ini dengan serius, saya percaya akan berlaku lagi satu perkara yang kita lihat di PRU ke-14 yang lalu. Kerajaan bertukar-tukar pemimpinnya. Apakah kita mahu seperti itu? Jadi inilah sentimen yang sedang dimainkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya harap Menteri KDN, saya melihat beberapa Facebook yang memainkan isu ini, harus ambil take note. Saya harap YB Menteri, iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution, come on lah, ambil take note perkara ini. Sebagai Setiausaha Agung PKR, kamu bertanggungjawab dalam isu ini sebagai Menteri KDN, ambil take note perkara ini, jangan main-main. Kerana jatuhnya kerajaan kita adalah disebabkan mereka mainkan sentimen kaum dan agama ini dan mempersalahkan DAP. Isu yang membelenggu mereka ini sebenarnya kerana mereka kemaruk dengan jawatan. Jawatan itu adalah kuasa untuk mereka merompak, kuasa untuk mereka melakukan rasuah, penyelewengan dalam kerajaan lagi. Hari ini mereka yang bermain ini adalah mereka-mereka yang mungkin ada sebeliangan mereka diletakkan dalam kerajaan, mungkin terlibat dengan GLC, ataupun mereka-mereka yang sudah tak boleh nak cari makan, cari projek tender dalam kerajaan ini. Mereka inilah bersubahat membuat juga fitnah ini menebar ke sana sini kerana mereka hilang punca. Kenapa mereka takut DAP? Bukan masalah DAP ini parti komunis, parti Cina. Kalau kita lihat di mereka pun ada juga Cina apa semua. Tetapi ketakutan mereka adalah mereka tidak boleh menjalankan kerja yang bernama rasuah ini. Jadi harapan mereka hari ini, kalau mereka bukan saja ahli politik, tetapi mereka-mereka yang bersekongkol di belakang ahli politik ini banyak terlibat. Sebab itu dulu saya selalu buat teguran berkenaan dengan isu ini. Tetapi akhirnya sehingga kerajaan tumbang pun
seolah-olah suara rakyat seperti kami ini tidak didengari. Jadi kali ini saya harap apa yang saya katakan ini sampai ke telinga Menteri Komunikasi, Menteri KDN, menteri-menteri yang bertanggung jawab, supaya ambil tindakan tegas. Jangan bagi ruang kepada mereka ini siasat mereka. Karena mereka mainkan sentimen kaum dan agama ini, dia juga melibatkan banyak pihak. Perkara yang kecil mereka perbesarkan adalah bertujuan untuk mereka nak robohkan kerajaan, yang mana yang akan sengsara rakyat, hutang akan bertimbun. Hari ini semua berebut jadi kerajaan. Kalau kerajaan ini tidak bagus, kalau kita lihat zaman dahulu, apabila negara kita ini dijajah, mana ada suara-suara yang hebat seperti ini? Tak ada. Hari ini negara kita ini aman, semua tunjuk hero. Apabila negara ini tak aman, semua kaum muka panggil untuk nak menjaga. Jadi sentimen kaum yang dimainkan ini hanya untuk kepentingan orang politik. Orang-orang yang bercakap itu belum tentu mereka ini pejuang. Hanya nak mencari makan dalam politik. Jadi ini masalahnya. So daripada itu saya lihat kejatuhan PIS itu apabila kemuncaknya bermain sentimen perkauman dan agama ini. Hari ini mereka main lagi. Mungkin tujuannya adalah untuk merampas negeri yang telah pun dimenangi oleh PIS. Yaitu kita tahu negeri yang dipimpin oleh PIS dah pun maju. Pulau Pinang maju, Negeri Sembilan dah maju, Selangor dah maju. Tetapi negeri pimpinan mereka kita tengok bergolak. Satu lagi, mereka tidak mampu menjanakan ekonomi kepada negeri mereka. Dan tujuan mereka nak merampas negeri yang sudah pun sihat daripada ekonominya, sudah makmur. Lepas itu mereka akan melakukan kerja yang menyusahkan rakyat. Akhirnya negeri jatuh miskin lagi. Adakah rakyat di negeri-negeri ini nak melihat negeri mereka miskin? Seperti mana negeri yang dipimpin oleh PAS ini tadi, dipimpin oleh Perikatan Nasional ini tadi. So kita pikirkan perkara itu. Bermain dengan sentimen kaum dan agama ini tidak akan habisnya. Negara kita ini merdeka adalah disebabkan keseluruhan semua kaum. Dan dah termaktub dalam perlembagaan kita ikut. Jika bermain dengan sentimen agama, bagaimana dengan Sabah dan Sarawak? Malaysia ni tak ada hasilnya. Kalau nak harap Semenanjung, hasilnya dari mana? Yang diharapkan adalah hasil minyak daripada Sabah dan Sarawak itu, yang disonglap oleh pemimpin-pemimpin terdahulu sehingga kini. Untuk membayar hutang negara adalah hasil minyak daripada Sabah dan Sarawak. Jadi nak memainkan sentimen ini, Sabah dan Sarawak itu duduk dalam Malaysia ini menggunakan MA63. Sebab itu hak itu diminta sampai hari ini. Jadi pemimpin-pemimpin ataupun pemimpin muda bersatu bermain dengan sentimen kaum dan agama ni, apa untungnya kepada kita rakyat? Saya lihat dalam posting-posting mereka, saya harap Menteri KDN ambil tindakan segera. Apalagi saya lihat kepada Facebook yang bernama Cikgu Bad Original tu, ambil tindakan tegas kepada kenyataannya kalau beliau mengeluarkan kenyataan fitnah kepada kerajaan yang ada hari ini. Ini dibiarkan. Dengar ni, YB Menteri Komunikasi, YB Fahmi Fadzil. Kenapa tak blok benda-benda yang melibatkan Facebook, yang melibatkan fitnah kepada kerajaan hari ini? Ini penting. Bukan kita menyekat suara orang bersuara, tetapi kalau bermain dengan sentimen kaum dan agama ini, yang untung ni siapa? Tak ada siapa yang untung. Orang Melayu tak untung, orang Cina tak untung, orang India tak untung, orang kaum Sabah dan Sarawak tak akan untung. Kerana apa? Kemusnahan ekonomi, kemusnahan segala sisinya. Rakyat yang terlibat, ahli politik senang-senang songlap duit, pergi letak keluar negara. Apabila nilai duit ringgit jatuh, duit mereka di sana naik, bawa balik ke sini, mereka senang-senang makan. Jadi kita ingat-ingat itu. Itu pesanan saya, dan saya harap pihak bertanggung jawab ambil tindakan segera. Jangan bagi ruang untuk mereka bersuara dengan permainan kaum dan agama ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.